kita sambut hari jadi hari ni tuan-tuan, orang berselawat padanya setiap namanya disebut. Sebab itu bila kadang-kadang budak-budak heran, pasal apa ayah aku ni bila ustaz sebut Muhammad dia pun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, adalah merupakan suatu kerugian besar bila disebut nama Muhammad kita tidak berselawat. Bila rugi tu takut nanti dia yaumil mahsyar kita tidak ada karung belah kanan banyak. Makna kata modal tak cukup, jadi fakir walaizubillah. Sebab itu bila adik-adik orang panggil nama Nabi Muhammad, kita jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan ini selawat tuan-tuan. Tadi para tetamu berjanji marhaban kita berselawat. Tadi awal mukadimah majlis pun kita berselawat. Dan kumpulan Raihan pun buat selawat juga. Sallatu wassalam, sallatu wassalatullah, salamullah, sallatu wassalam. Ada cara selawat. Ada selawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mataya wasi'al karmi. Ada selawat. Yang penting berselawat tuan-tuan. Sebab budaya selawat ini kalau tak kena gaya tuan-tuan, kita takut dia hilang budaya cantiknya berselawat ni. Sebab saya risau juga generasi sekarang, dia tidak begitu memandang berjanji marhaban dan selawat. Sebab itu yang banyak lagu yang kita dengar kadang-kadang bukan lagu-lagu yang berentak begitu. Hari ni tanya budak muda berselawat, dia kadang-kadang pun pening juga. Nak suruh istighfar pun payah. Istighfar aja. Syekh, cuba sambung anda baca. Astaghfirullahalazim alladhi. Cuba sambung. Dia pun alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sikit punya jauh pun. Apa barang kau punya zikir macam ni? Apa gitu? Tanya tu tak dapat. Tapi bila, sebab apa tuan-tuan? Lagu yang kita dengar pun kadang-kadang tidak menggambarkan suasana yang agak lebih Islami. Tanya budak-budak muda sekarang, selawat tak dia dengar, tapi dia dengar lagu apa? Bergoyang, bergoyang. Mungkin bergoyang negara kita sekarang. Bangunan bergoyang, semua bergoyang. Baik, kita balik-balik cerita kelahiran Nabi. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Kelahiran Nabi ni dia sabitlah dengan tajuk Anakku Sazali. Sebab yang lahir Nabi ni bukan nak membentuk Anakku Sazali. Anakku Sazali ni salah siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok filem Piramli kan? Salah siapa? Kita nak salah siapa? 2 saat di sekarang. Orang akan salahkan bapa. Yes. Antaranya penyumbang terbesar ialah bapa. Tengoklah filem Piramli tu. Bagaimana dia besarkan anak dia tuan-tuan. Belum lagi lahir dah siap cipta lagu dah. Anakku Sazali dengarlah lagu yang ayahanda karangi. Aku pun dah lupa lirik lagu. Dah lupa. Dia suruh dengar apa ayah dia karang. Kita dengar filem Piramli ni sampai sekarang tetap lagi masyhur. Budak lahir zaman TV warna boleh kenal Tan Sri Piramli. Betul tak betul? Terbalik, imam masjid ni dia tak kenal, Piramli dia kenal. Tak apalah tuan-tuan. Itu seni punya pasal. Tapi Piramli cuba mengadaptasikan suatu seni yang baik. Dia nak bagi tahu kalau tidak betul cara didikan anak itu fitrahnya putih. Kitalah nak colour dia sama ada biru, hijau, kuning, merah, jingga. Kitalah segala-galanya. Maka silap didikan, jadilah Anakku Sazali. Ayah yang bersalah di dalam hal ini, kata dia. Kalau 10 tahun dahulu ayah nasihatkan saya, ya Sazali boleh dengar. Tapi sekarang Sazali sudah berkuasa. Saya punya ramai orang, Sazali punya banyak kuasa. Ayah dia dengan tongkat, tak larat buat apa. Tangkap gigil juga engkau. Dia terkejut tengok anak yang dibesarkan, seekor nyamuk pun tak boleh hinggap kepadamu Sazali. Aku didik engkau Sazali, walau kau bohong aku Sazali. Aku didik engkau sebagai seorang ayah yang memang diamanahkan oleh Allah dan para Rasul untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang insan saleh dan soleha.
Walaupun begitu Sazali, ini balasan kau kepada ayah Sazali. Ayah sudah tua Sazali, tapi Sazali tetap menyalahkan ayah dia. Renung dan fikirlah filem kisah dan teladan itu. Itu dalam bab itu. Dalam bab lain, cuba tengok tuan-tuan, ada anak yang tak kenal nak balik rumah dan tidak tahu kiblat dalam rumah. Susahlah. Pening mak bapak, pening kepala. Ramai telefon, Assalamualaikum Ustaz. Panjang je Ustaz nak mereport. Ustaz ni. Mengapa makcik? Tahulah anak-anak sekarang Ustaz, suruh semayang, dia tak nak semayang. Balik 3-4 pagi. Dekat dalam bilik aku tengok dah macam-macam. Udah tu dah mula bertatu pula Ustaz. Ada gambar. Kalau gambar elok ni dah gambar tengkorak. Udah tu kita tengok rantai pula macam-macam kita tengok. Dah pandai bersubang Ustaz. Allah. Macam mana nak didik anak-anak Ustaz? Tuan-tuan, ini rasa cemas ibu dan bapa. Ada kadang-kadang ambil tindakan drastik. Ambil tindakan dengan menghukum anak dia pun tak kena juga. Budak ni tuan-tuan, jiwanya baru nak membesar, baru nak kenal identiti. Tapi kalau tak jadi identiti tak elok, identiti yang tak elok dia cari, maka jadi entiti lah dia. Makna faham je di sini tuan-tuan. Bukan saja bapa bertanggungjawab, maksud saya. Ibu apatah lagi, ibu lagi lah kena canggih. Sebab itu saya nak relatekan kepada peristiwa lahir Nabi dulu tuan-tuan. Ibu kena pegang cerita ni bu, pasal ini cerita orang perempuan. Siti Aminah mengandung bu, 3 bulan dia mengandung, tak macam mengandung. Nak buktikan bukan sebarang benih ni. Soal ini kau tanya, jangan tanya lelaki, tanya perempuan. Pasal mereka mengandung, aku tak mengandung. Orang lelaki dia tak faham. Walaupun orang lelaki kadang-kadang macam mengandung, tapi dia tidak akan melahirkan anak. Tuan-tuan, tanya orang perempuan, 2 bulan mengandung Syekh, lalu suami bawa pakai minyak atar, muntah habis dia. Bang, bawa apa abang ni bang? Aku selalu pakai minyak wangi, dan selalu kau suka benar. Hari ni tak suka pasal apa? Tahulah bang, bau biawak mati je baunya. Makna allergic. Dia tak boleh terima, allergic, sensitif. Pasal apa? Mengandung 2 bulan saja bu. Siti Aminah 3 bulan, tak ada rasa apa. Allahu Rabbi. Nak percaya ke 3 bulan punya cerita? Tak percaya. Tak yakin lagi. Allah adakan seterusnya. Masih dalam fasa pertama, Allah adakan di dalam waktu tidur Siti Aminah, satu suara sudah mari. Satu suara datang dalam gelap gulita tidur malam Siti Aminah di sisi Abdullah bapa Nabi. Dengar suatu suara, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Tapi taklah berlagu macam tu dalam Siti Aminah tu. Tu contoh ajalah, tak bagi sedap. Tukang jawab pun kira contoh juga lah tu kan. Okey lah tu, lain clear lah tu. Nak beritahu, bila Siti Aminah dengar suara waktu kat mengandung, dia dengar suara tu, apa maksud dia tuan-tuan? Ini perlu tahu bahasa Arab. By hook or by crook, kena tahu sikit sebanyak bahasa Arab. Tapi janganlah ana inta je kita tahu. Dah berpuluh tahun hidup di Malaysia, ana inta je. Ana inta. Bunyi nampak macam Arab dah dari tu. Oh punya ana inta je. Kan? Jangan main-main. Baik, itu satu bab. Bahasa Quran pula, Arab ni bahasa Quran. Ya? Malang sekali lah kalau orang tak ambil tahu. Baik tuan-tuan, kita balik-balik tuan-tuan. Cerita zaman Nabi ni, Nabi lahir tuan-tuan, maknanya 12 Rabiul Awal tahun. Mengapa tidak tahun rimau agak-agak tuan-tuan? Tahun singa ke tahun kijang, pilih tahun gajah. Sebenarnya semua orang tahu Nabi lahir, sebelum kelahiran Nabi ada suatu peristiwa besar, iaitulah suatu serangan kumpulan terbesar tentera daripada Yaman, iaitulah diketuai oleh gubernur dari Yaman sendiri, iaitulah siapa? Abrahah, nak menggempur Kaabah. Sebab itu Syekh, dia nak tunjuk champion daripada Allah, dia nak tunjuk hebat daripada Islam, maka dia kata